Setiap diri yang punya impian pasti akan menemui pelbagai halangan dan cabaran di sepanjang perjalanan menuju ke destinasi impian. Inilah fitrah seorang pejuang yang ada matlamat jelas dalam hidupnya. Mereka sentiasa percaya walau sebesar mana impian yang dimiliki pasti akan dapat dicapai satu hari nanti. Halangan dan cabaran yang ditempuhi menjadikan mereka bertambah kuat dan sentiasa bersemangat. Sudah pasti ada motivasi dalam diri yang menggerakkan mereka untuk terus kekal disiplin dan sentiasa gagah untuk terus melangkah setiap hari. Motivasi umpama percikan api yang akan menyalakan semangat untuk mula membara. Namun untuk kekalkan api itu untuk terus menyala, kita perlu kekal berdisiplin untuk menyamarak api itu agar terus menyala dalam diri. Pejuang berimpian memerlukan disiplin diri yang tinggi dan sentiasa istiqamah. Ada satu pepatah, self-discipline will take you to places where motivation can't. Langkah pertama adalah kenal pasti motivasi diri yang kuat. Jika anda telah kenal pasti satu atau dua motivasi yang kuat untuk berjaya dan disertakan dengan disiplin diri yang tinggi, anda tidak akan mudah menyerah kalah apabila berhadapan dengan apa jua cabaran dan halangan. Saya akan kongsikan 3 jenis motivasi yang akan bantu kuatkan disiplin diri anda. Pertama, motivasi luaran. Biasanya, apabila kita mula berimpian untuk berjaya dalam hidup, motivasi kita ini mungkin dari motivasi luaran seperti ingin memiliki kereta mewah, rumah besar, percutian yang menarik, wang yang banyak dalam akaun dan sebagainya. Pada peringkat permulaan, saya juga begitu. Motivasi ini bersifat ganjaran kepada diri dalam bentuk material. Satu lagi bentuk motivasi luaran ialah dalam bentuk denda atau hukuman. Kebiasaannya motivasi luaran ini banyak digunakan ketika zaman persekolahan. Apabila kita dapat keputusan yang bagus dalam apa-apa ujian, kita akan memperolehi ganjaran. Manakala apabila kita gagal, kita akan dapat hukuman atau didenda. Cara motivasi ini akan membuatkan kita berusaha bersungguh-sungguh. Namun, motivasi luaran ini adalah antara motivasi yang paling lemah. Contohnya, apabila kita menerima ganjaran seperti membeli kereta impian setelah berjaya, keseronokan memandu kereta tersebut tidak akan bertahan lama. Ini menyebabkan kita terpaksa mencari motivasi baru yang bersifat material untuk terus kekal konsisten dalam usaha yang dilakukan. Anda tidak digalakkan untuk jadikan motivasi luaran ini sebagai motivasi utama dalam hidup. Saya perhatikan ramai yang menyerah untuk teruskan usaha apabila mereka tidak dapat ganjaran yang diinginkan. Anda boleh meletakkan motivasi ini di papan visi atau vision board sebagai semangat. Namun, anda harus kuatkannya dengan motivasi dalaman yang akan saya ceritakan selepas ini. Kedua, motivasi dalaman. Motivasi dalaman adalah berkaitan dengan apa yang anda rasai dari dalam diri. Boleh jadi anda rasa seronok menjadi seorang usahawan, suka dengan cabaran, minat yang mendalam untuk mencipta sesuatu yang boleh beri manfaat, keinginan untuk hidup bebas tanpa dikawal, suka mencabar diri untuk terus berkembang dan sebagainya. Jika anda adalah seorang usahawan yang berdisiplin, motivasi dalaman yang paling kuat anda rasai ialah rasa bebas memanfaatkan masa dari dikawal oleh orang lain. Anda tidak suka terikat untuk bekerja dengan orang lain dan lebih gemar untuk kejar impian sendiri. Walaupun anda masih bekerja, anda akan tetap cuba meluangkan masa untuk usahakan sesuatu perkara lain di masa terluang. Bagi saya, merasai nikmat kebebasan untuk mencipta sesuatu yang boleh beri manfaat kepada orang lain, mengatur masa sendiri dan melakukan aktiviti harian yang tidak statik dan tidak membosankan kerana sentiasa ada cabaran baru yang memerlukan saya belajar dan membentuk cara berfikir yang baru. Selami diri dan cari jawapan, apakah motivasi dalaman yang anda ingin rasai? Mungkin anda suka menggali potensi diri yang selama ini anda percaya bahawa anda berbeza dari orang lain. Ketiga, motivasi prososial. Motivasi ketiga ini berkait dengan apa yang anda ingin sumbangkan kepada orang di sekitar hidup anda, seperti keluarga, insan tersayang, masyarakat setempat dan ramai lagi. Apabila anda berjuang dengan niat untuk membantu keluarga, insan tersayang atau orang lain yang penting dalam hidup anda akan menjadi lebih kuat untuk terus berusaha setiap hari.
Motivasi prososial ini akan lebih kuat apabila anda gabungkan dengan motivasi dalaman dan luaran anda. Apabila anda mulakan sesuatu yang anda percaya boleh dicapai dalam hidup, carilah motivasi prososial anda. Mungkin anda ada niat untuk menjadi orang yang sentiasa memberi sumbangan kepada insan yang memerlukan atau buat kebajikan kepada badan tertentu. Sejak dari awal, saya sangat terinspirasi dengan motivasi prososial. Saya faham untuk mengubah nasib hidup bukanlah perkara yang mudah. Ada ketika kita mengalami waktu sukar dan memerlukan teman serta bantuan dari teman positif yang lain. Ada ketika usaha kita akan berjaya dan berada di puncak. Ada ketika kita akan statik dan mengalami kemerosotan. Pada waktu susah inilah kita memerlukan sokongan dan teman-teman yang sentiasa bersama dengan kita pada waktu susah dan senang. Anda akan lebih semangat, dapat idea baru dan saling mendapat keberkatan apabila berjemaah. Apa jua yang kita usahakan dalam hidup ini memerlukan motivasi yang kuat untuk terus istiqamah dan berdisiplin. Fikir dan catat 3 motivasi anda dan gabungkan ia agar anda sentiasa kuat dalam menghadapi cabaran dalam hidup ini. Percayalah, dengan membentuk diri yang berdisiplin, lambat laun anda akan sampai juga ke destinasi impian anda, insya-Allah. Salam sayang dari pengembara kehidupan.